Benda tu adalah perkara yang paling berat sekali kita nak buat. Dan kita akan dipertanggungjawabkan. Tu sebabnya jangan fikir pasal kedudukan tu lah. Kedudukan tu satu perkara sebenarnya. Bila jadi ketua, kita meletakkan diri kita sebenarnya lebih rendah daripada orang sebenarnya. Bukan lebih tinggi. Orang yang menaikkan kita rasa kita tinggi. Tapi kita kena rasa diri kita rendah. Sebab bila kita rasa diri kita rendah, kita lebih mudah. Sebab apa? Kita rasa kesusahan orang lain. Pergi tanya, oh ni masalah dia, macam mana nak buat ni? Kita pun masukkan dalam checklist kita, antara perkara-perkara yang aku kena selesaikan. Bila kita buat, contohlah kita dah ada 600 perkara kita nak selesaikan. Kita sempat selesaikan 50. Baru selesai yang ke-83. Bertukar pula kerajaan sekali lagi, contohnya. Dah nama kita tak jadi ketua kampung. Bila kita tak jadi ketua kampung, jangan kita mah. Kau dagang kau, siap kau. Kau ambil jawatan aku bukan. Jawatan kita ni pinjaman. Bila ada orang lain naik, alhamdulillah, kita salam dia, tahniah. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik. Cuma boleh tak kita nak bincang sikit? Apa dia? Nak beritahu, saya adalah ni senarai perkara saya nak selesaikan. Ada 500 perkara. Saya baru sempat buat 83 je. Yang 84 dan ke atas sampai ke 600 ni, boleh tak saya serahkan kepada kamu untuk sambung? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih banyak saya ucapkan pada bahagian Datuk Pengerusi dikasihi Puan Intan Suhaila binti Osman, Pengarah Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Negeri Johor. Mana satu Puan Suhaila? Oh tu ya, Puan Suhaila. Yang dihormati Tuan ACP Tuan Muhammad Zailani bin Abdullah, Komander Pasukan Polis Marine Wilayah 2. Dah balik ke lagi? Balik. Dihormati Encik Muhammad Azlan bin Amran, Wakil Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Johor pun dah balik ni. Kan? Yang berusaha Datuk Muhammad bin Dolmat, Pengerusi Persatuan Nelayan Negeri Johor. Seterusnya seluruh wakil jabatan agensi, wakil pendaftar Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Negeri Johor, serta barisan pengurus besar Persatuan Nelayan seluruh Negeri Johor, para pemimpin masyarakat nelayan seluruh Negeri Johor, dan seterusnya sahabat-sahabat daripada Singapura yang sudi hadir pada petang ini. Daripada yang jaga mikrofon, jangan risau. Tapi aja saya memang mula gear 1. Dia tak akan tahu yang menjoget kan. Sabar kan. Apapun syukur sangat-sangat pada petang ini dapat kita bersama. Memang daripada dulu, untuk makluman semua, sebelum saya bergelar Syamsul Debat lagi, saya memang selalu dapat slot petang. Dia orang kata rugi bagi saya pagi, bagi saya petang. Jadi nak buat macam mana? Waktu petang kan orang dah baru lepas makan kan, baru lepas dapat pula, kalau kena pula dia dapat bilik kan. Kalau bilik hotel, payah kan. Macam mana pun ya, silakan. Kita dah nak habis dah ni. Gurau. Masuk. Jadi ramai juga ya. Jadi tanggungjawab dalam kita membentuk masyarakat sejahtera. Memang dah disebut, Nabi ada sebut, sungguhnya setiap seorang antara kamu adalah pemimpin. Dan kamu akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kamu pimpin. Dan setinggi-tinggi jawatan sampailah serendah-rendah jawatan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan.
ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek, panjang direntangkan. Memang takkan faham kalau tak direnungkan. Jadi apa yang saya cakap tu, kenalah faham. Kan? Saya cakap tu kenalah faham. Sebab kadang-kadang cakap A maksud dia B, macam tu. Kena dengar habis-habis. Orang-orang lama dia faham lah tu. Macam kata Imam Malik lah. Imam Malik kata kalau nak berjaya dalam hidup ni kena ada 4 perkara. Kata Imam Malik. Orang dulu-dulu dia banyak pakai kata-kata berkias. Kalau meminang anak tu cakap, saya bukannya apa, budak ni masak nasi pun mentah lagi. Gitu. Makna tu kata yang paling halus nak reject pinangan orang. Orang sekarang minta maaf lah, saya tak setuju. Orang sekarang. Kan? Itu orang kata makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Yang paling baik sekali memang kena tunggu penceramah, bukan penceramah tunggu orang yang dengar ceramah. Dia macam tu lah. Dah yang daripada Singapura saya faham. Dia naik bas, jam apa semua. Yang saya faham yang dah ada kat sini. Ada lepak-lepak lagi kan. Lepas tu sibuk ambil gambar lagi. Cubalah tunggu habis ceramah, tak boleh. Kan macam tu lah kan. Kan contoh. Tapi siapa yang dah ambil tadi minta maaf dah sudah, lepas ni tak boleh ambil gambar. Bagi orang lain yang belum macam tu. Yang lepas ni gambar dia posing istimewa. Siap macam ni, macam tu lah kan. Kan ada gambar ikan agak macam tu lah kan. Tak ada lah. Sebenarnya tu memang dari segi budi bahasa menjadi alat lah orang dulu-dulu, menjadi satu sandaran untuk melakukan satu perkara. Bila berkahwin dengan orang Johor, dia dah risau dah, ada Roblox dia tu. Roblox apa pula? Selagi tak nak sampai dekat tempat pelamin tu, ada je kena bayar. Kan? Ni maklong dia, nak lepas maklong dia kena bayar kat maklong dia sikit. Tapi syarat aja. Apalah semua gila duit. Tak, kalau kau tak berduit, kau jangan kahwin dengan anak dara orang ni. Macam tu maksud dia. Itu kena faham. Kan? Bukannya kata orang tu nak duit sangat. Tapi nak bagi tahu, menggambarkan kita ni kena ikutlah. Setiap tempat berbeza-beza. Tapi kalau orang Johor macam ni, dia kata. Orang Negeri Sembilan macam tu, dia kata kan. Ada je ayat dia. Sebab kata orang, kat mana anjing menyalak, kat situ biar awak manjat. Maksud dia apa? Ikutlah adat dan budaya tempat itu. Kalau ada tempat tu agam dia macam tu lah. Kalau dia kata 15,000 serba satu, ikutlah. Nak buat macam mana? Kasut sebelah kan. Dah serba satu. Kan? Subang sebelah kanannya macam tu kan. Kasut sebelah je. Macam tu. Maksud dia, habis nak buat macam mana? Serba sepasang dia kata. Serba sepasang. Baru cukup. Contoh. Jadi macam tu lah. Jadi bila dia cakap tu dia tak direct. Macam jadi pemimpin ni kan, tak direct. Kena faham sendiri. Kata Imam Malik, nak berjaya dalam hidup ni 4 perkara. Pertama, kena ada kenderaan yang tangkas. Kedua, rumah yang lapang. Ketiga, pakaian yang cantik. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Puas lah mikir. Kenderaan kita cukup tangkas ke tidak? Rumah kita cukup lapang ke tidak? Pakaian kita insya-Allah ada kot yang cantiknya. Dan kemudian pelita. Apa hal pula dah elok pakai lampu Swiss plug ni semua nak pakai pelita pula balik? Rupanya maksud Imam Malik macam saya kata tadi, ada maksud yang tersirat di sebaliknya. Macam tu kan. Maksud tersirat. Apa dia nombor 1? Bila kata kenderaan yang tangkas, bukanlah kereta ke bot yang kita bawa tu. Bot mahal, dia naik feri besar. Tak. Maksud kenderaan yang tangkas adalah akal fikiran yang cerdas. Akal ni akan pandu kita bawa ke mana-mana. Kan? Orang jangan cerita pasal nelayan kalau kau tak tahu pasal nelayan. Betul tak? Dia cerita macam ni lah, itulah, nelayan ni macam tu, macam ni. Dia tak pernah jumpa pun nelayan tu. Contohnya menteri lah. Menteri yang jaga hal ehwal nelayan, peladang, petani. Bercerita macam dia faham sangat. Cuba kau datang dulu, tanya dulu apa masalahnya macam tu. Dalam kata orang dulu lah, kau bangang tu jangan tunjuk kat orang macam tu. Kan? Macam tu, pergi porak orang tanya dulu apa masalah kat sini. Macam mana? Dia pun panggil pegawai, dia pun panggil lah Puan Suhaila. Apa maksud dia orang macam ni ni?
Saya tak faham ni. Tak ada, kebiasaan dia macam ni. Mula dia kena macam ni, macam ni. Oh, macam tu. Habis macam mana kita nak buat tu? Tak tahulah. Dia memang pada dulu tak selesai masalah ni. Oh, ya ke? Dah berapa kali dah tukar dah. Pengarah LKIM ni. Tak selesai kan? Macam tu lah kan? Contohlah kan? Yang majunya ikan. Nelayan tak maju. Kan? Contohlah kan? Ikan tu makin maju, Kan? Contohlah. Jadi macam tu lah. Kena gunakan akal. Yang kedua, bila sebut rumah yang lapang. Allahu Akbar. Rumah banglo. Rumah sebiji. Tak. Masuk rumah yang lapang adalah kesabaran yang tinggi. Kena sabar banyak-banyak. Jadi pengarah kan. Tiba-tiba orang lepaskan kemarahan kat Puan Suhaila. Puan Suhaila pun dia mendengar dulu. Dia pun kena tengok. Tangan dia tu terikat. Peruntukan banyak tu je. Lepas tu nak bagi dekat ramai. Contohlah kan. Macam tu. Sebab saya tahulah. Saya pernah jadi pengarah dulu. Kan. Kita ni bertindak ikut prosedur dan asas dia. Jadi ketua. Bukan senang. Tapi nak buat macam mana Puan Suhaila? Sabarlah banyak. Kan. Dulu nak sangat jadi pengarah. Dah jadi pengarah baru tahu. Lah susah jadi pengarah ni kata kan. Macam tu. Contohlah Puan Suhaila ya. Saya dulu macam tu lah. Bila dah naik jadi pengarah. Ya Allah. Hebat aku tahu. Kan, orang dah balik, kita tak balik lagi. Meeting dah sampai pukul apa. Yang jadi pengurusi meeting pula jadi kena sawan mikrofon. Tak reti nak berhenti. Tak tahu dah pukul berapa ni kan. Iya, kalau mesyuarat ni nak pula. Mesyuarat ni melibatkan orang politik. Leceh betul. Betul kalau mesyuarat lah. Orang yang cakap, saya sebenarnya pada pandangan. Mana macam kita cakap satu poin. Apa benda kau nak cakap. Macam tu je. Mesyuarat kalau lebih daripada 1 jam fail mesyuarat tu. Saya cakap. Dia mesyuarat ni simple lah. Saya teringat bos saya dulu. Masa saya jadi pengarah dulu. Bos saya. Datuk Haji Abdul Halim nama dia. Dia memang engineer latar belakang. Masuk dia bila mesyuarat tu. Okey, minta soang cadangan minit disahkan. Tak soang sokong. Okey, sah. Okey, soang sokong. Okey. Yang pertama ni dah selesai dah. Dah, okey, keluar minit ni. Bila kan usah tak selesai kan? Bila nak selesai? Minggu depan hari apa? Hari apa? Pukul apa? Confirm selesai Okey. Letak minit sini. Minggu depan selesai. Ni. Berapa nak pakai? Peruntukan tak cukup berapa? Kenapa tak pernah minta? Berapa? 15,000. Kaciknya hal tu. Nanti datang bincang. 15,000. Lagi? Next. Yang ni? Oh, yang ni tak boleh ni. Ni ada. Okey. Kenapa apa masalah tak boleh selesai? Ada 5 sebab. Apa 5 sebab tu? Yang ni. Okey, tak apa. Yang 3 tu dah boleh selesai. Lagi 2 tu kita bincang nanti. Okey, next. Ni. Habis meeting. Yang kau goreng-goreng tadi itulah memikirkan keadaan negara kita ni. Apa benda meeting dulu? Nah, ni betul cakap ni. Mesyuarat kalau berborak lama-lama fail. Dia mesyuarat, patut anak pula mesyuarat. Mesyuarat khas, mesyuarat yang memang kita buat bulanan. Patut dah fikir dah ke depan nak buat apa. Bukannya sibuk bincang benda-benda dulu tak selesai. Itu tak boleh macam tu. Mesti fikirkan apa kita nak buat tu masa akan datang. So, jadi bos kena sabar. Ya Puan Suhaila sabar. Dia dalam duduk dengar tu, aduh, macam benda nak selesai ni. Kan? Betul. Saya pun heran hari ni. Kenapa ramai orang dengar ceramah hari Ahad? Lupa pula Johor kerja hari ni. Kan? Jadi, saya faham dia orang ni kan. Dia orang ni tak cuti ke apa? Kerja punya. Lupa. Saya tempat lain. Tapi sebenarnya saya setuju. Semua orang kena ikut. Johor, Terengganu, Kelantan. Semua kena ikut pada saya. Selaraskan satu Malaysia. Hari Jumaat, Sabtu cuti. Sebab kebanyakan yang dekat tempat lain tu, hari Jumaat kerja langsung tak ada kualiti. Sebab pukul 12 sibuk dah. Patut keluar 12.30, pukul 12 dah hilang. Tak juga sampai masjid, tah mana dia pergi, minta darah kerjanya. Lepas tu pergi masjid pula, kelang kabut nak balik office balik, sudahnya pukul 3, 3.30 pun masuk pejabat. Lepas tu kan pukul 3.30 masuk pejabat kan, dah pukul 4.30 dah nak balik. Cuba tengok di Johor contohnya, hari Khamis 3.30 dah boleh balik. Barulah malam tu ada kualiti. Baca Yasin, maksud saya. Cuba jangan sangka itu je fikirnya. Hari ni hari Ahad tau. Kan? Nampak tu. Hari Khamis 3.30 dah balik. Kita prepare awal. Sampai ke rumah malam tu baca Yasin. Pergi sembahyang Jumaat macam sembahyang raya. Bersedia. Ni kelang kabut nak masuk pejabat balik apa semua. Sebenarnya.
Berapa ramai yang tak pergi sembahyang Jumaat? Itu sebab saya kata dah patutnya. Kemudian hari Ahad, sebenarnya dari segi bahasa Arab ahada, satu. Isnin, Selasa, Isnin dua, Selasa tiga. Patutnya Ahad tu hari pertama, bukan hari cuti. Kan? Susah nanti bank ni. Kalau bank dah selaras satu Malaysia, senang lah jadinya. Ikut aje lah. Apa masalahnya? Kan? Tiba-tiba lah kan hari keputeraan TMJ kan. Cuti Johor. Tak ada susah pun negeri lain. Elok je sini cuti. Kalau kita selaraskan pun tak ada masalah. Tu lagi bagus. Tu maksud saya. Kan? Jadi mana kata tu maksud dia, sabar banyak-banyak. Ketiga, bila sebut pakaian yang cantik, bukannya pakaian macam yang dipakai oleh Datuk Dolmat tu, ataupun baju korporat yang ada logo ni, bukan, kan? Tak semestinya. Kan, songkok tinggi, bukan. Kan, Puan Suhaila baju terbaik dia pakai hari ni. Dia boleh kena pair kan, matching, tudung, baju sama. Kan, supaya kenalah pada pandangan dia dah test 3-4 baju malam tadi. Macam tu lah. Biasa macam tu lah. Orang have macam tu. Pegawai pun macam tu. Dia kena matching. Tapi maksud pakaian yang cantik ni bukan itu. Tapi maksud pakaian cantik itu adalah akhlak. Tu yang disebut tentang ikan. Kan? Segemuk-gemuk ikan, dia ada tulang. Nampak tak? Sekurus-kurus ikan, dia ada daging dia. Nampak? Sebaik-baik manusia, ada buruk dia. Seburuk-buruk manusia, ada baik dia. Jadi kenapalah kita pilih nak tengok keburukan orang, tengoklah yang baik-baik. Cari keburukan orang memang jumpa. Itulah yang berlaku di Malaysia ni setiap kali pilihan raya. Untuk makluman semua, Malaysia adalah satu-satunya negara yang paling rajin tukar Perdana Menteri tahun penggal lepas. Dan Malaysia satu-satunya negara yang paling rajin pilihan raya. Jap pilihan raya, jap pilihan raya, jap pilihan raya. Tu belum campur lagi dengan insiden tu kan. Kenalah pilihan raya. Ni saja-saja pilihan raya. Pening kepala. Selaraskan balik semula lah. Jangan pening-pening orang kejap nak keluar, kejap nak keluar, kejap nak keluar. Sudahnya tu yang persentage jadi 60% itu. Kan? Pada yang menang, pada yang kalah, sebenarnya keputusan hari itu tidak menggambarkan kehendak sebenar rakyat Malaysia sebenarnya. Sebab hanya 60% saja yang keluar undi. Sebab orang malas. Yang nyatanya orang malas melayan politik yang pening ni. Kan? Termasuklah pengarah jadi pening kepala. Kejap macam ni, kejap macam tu, kejap macam ni, kejap macam tu. Federal kata macam ni, negeri kata macam ni. Alah, pening kepala. Kan? Iya, betul. Kan? Jadi itulah dia keadaan dia sekarang ni. Kan? Jadi kita ni, saya bukan cerita politik lah, tapi maksudnya keadaan isu semasa. Kan? Insentif kepada para nelayan. Ayat dia. Dia punya insentif tu dia syok sendiri. Dia tak tanya pun apa nelayan nak. Itu patut settlekan dulu. Tu sebab kita dulu pernah buat dialog, tanya apa keperluan nelayan. Masa tu barulah bentang baru kena dengan yang kata Madani tu tadi. Madani dengan Medeni lain. Kan? Kan? Yalah, Medeni menakutkan. Kan kata bahasa Jawa, betul? Kan? Ya, jadi makna kata barulah katanya Madani ini memikirkan tentang forum musyawarah dan memikirkan keinginan manusiawi. Kan? Menyelesaikan kehendak-kehendak masyarakat. So, kenalah betul-betul tahu. Buat soal selidik, pergi apa keperluan setiap sektor, termasuklah nelayan. Macam tu. Kan? Ni pandangan saya. Saya boleh cakap. Pengarah tak boleh cakap. Pengarah dengar je. Kan? Pengarah kalau cakap macam tu, besok dah kena tukar. Saya je boleh sebut macam tu. Kan? Memang ya. Jadi maksudnya pakaian cantik ni akhlak yang baik. Kan? Apa ciri-ciri orang yang baik? Datangnya disambut, baliknya diiring. Tak ada ditanya-tanya, bila ada disebut-sebut. Siapalah orang tu? Datangnya disambut. Daripada tempat parking sambut lagi. Baik betul dia. Kan? Balik diiring sampai kereta dia. Baik betul. Bila tak ada ditanya-tanya, dia sampai mana dah? Bila ada disebut-sebut, beliau nak booking dia bukannya sekejap, lama. Jadual dia penuh. Macam tu. Makna baik orang tu bila nama dia sebut-sebut. Saya bukan cakap saya. Contohlah Puan Suhaila kan.
Kalau kita buat kenduri kenara, Puan Suhaila pernah buat jamuan-jamuan kan dekat rumah kan, buat kenduri. Bukan semua orang tau yang kita akan berlari sambut dia bawa masuk dalam rumah kita, melainkan yang betul-betul baikkan kita. Bukan semua orang kita akan hantar sampai kereta. Yang lain tu dekat pintu, okey, lelok jalan, macam tu je. Yang kita baik ni sampai ke kereta dia. Masuk, kau sampai nanti telefon. Sampai tu sekali lah baik. Bila tak ada dia tak ada, kau kat mana dah? Cepatlah, orang tengah ramai ni semua tunggu kau ni. Punya baik. Bila dah ada, okey, untuk makluman semua ni, kawan baik saya daripada kecil sampailah ketua, ni lah kawan saya. Kawan dunia akhirat. Disebut-sebut nama dia. Itu maksud dia, orang yang baik. Tu saya kata nak buat macam mana sekarang, kan? Dunia dah semakin hampir kepada penghujungnya. Bayangkan ketika zaman Nabi, peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi nampak seorang perempuan tua bongkok 3. Kemudian Jibril kata apa? Wahai Muhammad, itulah dunia. Dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Zaman Nabi dah tunggu masa nak kiamat, ni kan pula zaman kita. Tanda-tanda ni banyak betul. Kan? Banyak betul tanda-tandanya. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Pangkat makin tinggi, kearifan semakin kurang. Pangkat tinggi tapi takrif tak tahu apa. Nampak tak? Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Ya. Berkawan pun cukup ramai di media sosial, tapi teman sejati makin tak ada. Orang-orang lama je faham maksud teman sejati. Macam ni kau kata kawan, kenapa kau susah tak cakap dengan aku? Itu kawan. Sekarang padan muka kau, puas hati aku. Sekarang baru kau tahu aku siapa. Dia kata kan, nampak sekarang. Nampak tak? Pakai jam tangan mahal tapi tak pernah tepat waktu. Ya, lambat sampai. Bukan ni sahabat dari Singapura tadi, tak, maksud saya tadi ni general. Ya, betul tak? Tapi tak pernah tepat waktu. Air minuman makin banyak jenis, air bersih makin tak ada. Extra Joss, kan, tembici, tembikar leci, kopi kai, kopi campur tembikai. Macam tu lah. Kan? Makin banyak jenis. Apa kita tanda-tanda akhir zaman? Nabi sebut, urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Macam tu. Nabi kata. Orang tak pandai mengira jadi menari, tak nak mati. Mana boleh? Susah macam tu. Akhirnya negara kita pun bertindak bagi orang yang pakar dalam bidang keuangan untuk jaga akaun. Betul lah jadi menteri kewangan. Sepatutnya. Nampak tak? Dulu kita tengok keadaan yang macam tu, tanda-tanda akhir zaman. Seorang ibu melahirkan tuannya. Bayangkan. Maksudnya apa? Anak derhaka ramai betul. Mengarah mak dia. Masaklah mak, lapar ni. Kan saya bagi mak jaga anak saya. Apa masalah mak? Kan saya bayar duit. Tak cukup ke yang saya bagi tu? Nampak? Betul tak anak tu jadi tuan pada mak dia? Mak lah. Mak ingat nak cuti lah minggu ni. Apa hal? Mak minta cuti dengan anak. Dah terbalik ke tu dunia ni? Seorang ibu melahirkan tuannya. Tu belum cerita lagi, dah elok-elok lahir senapang, sibuk dah jadi perempuan. Lambat. Dah elok lahir senapang. Nak dibuang senapang tu. Iya. Halkum ni dibuang. Operate buang halkum. Tak pening kepala. Dekat airport elok pakai jubah, tiba-tiba sampai depan Kaabah pakai telekung. Tak pening kepala. Tapi bukan orang Malaysia lah. Orang Thailand kau, Australia macam tu lah bunyinya. Nyampah betul. Tanda-tanda terlalu banyak. Itu sebabnya hari ini kita ni sebagai pemimpin pun kena betulkan diri kita. Akhlak kita kena baik. Kita kena baik dengan semua orang. Sekarang ni ciri kepimpinan bukannya secara dulu. Kalau kita tengok teori teori Maslow dulu kan, dia lain dah. Dia tak boleh lah teori macam piramid tu, yang atas mengarah yang bawah, bawah arah bawah, tak ada lagi dah. Sekarang ni semua ni konsep komunikasi dua hala. Semua konsep menyelami denyut nadi orang bawah. Sekarang kena tahu. Itu sebabnya contohlah kalau sebut pasal politik sikit lah, bukan saya nak sebut parti mana-mana, tak ada. Di Malaysia ni adalah keadaan dinosaur pun masih lagi nak jadi wakil rakyat. Dia macam tu. Faham dinosaur?
Batuk lagi banyak dia bercakap. Dah lah. Macam tu. Faham tak? Saya pergi ceramah di Indonesia. Saya pergi ceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Saya terkejut dekat tengok setiap lorong tu. Hai. Kenapa lah? Apa sesal ramai sangat orang ni beria dengan bendera, dengan apa semua. Rupa-rupanya dia orang tengah sibuk kempen nak naikkan presiden yang baru. Kan Pak Jokowi dah habis dah penggal dia. Jadi kat Malaysia dah sampai masa dah. Tengok keadaan dah boleh dah tu. 2 penggal saja. Jangan lebih. Jadi bila contohlah kalau saya lah macam tu kan, dah jadi YB, penggal pertama, penggal kedua tu saya dah fikir dah siapa yang boleh ganti aku. Dah ajar dah orang nak ganti. Macam pengarah lah, sebelum dia bersara dia dah ajar dah orang lain tu. Macam mana nanti kalau saya tak ada awak buat macam ni. Dia dah mula dah ajar yang nombor 2 tu pergi meeting gantikan dia. Dah cuba fikir macam mana. Lepas tu pandangan, tanya pandangan. Macam tu lah. Kan? Lepas tu dah jadi ahli parlimen, dah lah tak salah jadi adun. Kan? Pilih satu. Nak adun ke nak ahli parlimen? Sudah. Baru fokus. Betul. Itu sepatutnya pada pandangan saya. Dah lah pening kepala. Semua nak ketua kampung ada banyak brand. MPKK, JKKP, apa benda? Dalam satu kampung ada 5 jenis ketua kampung, 5 jenis. Nak ajak semua ke? Siapa yang dia peruntukannya lebih, peruntukannya kurang, macam mana macam tu? Dia akan memecah belahkan lagi masyarakat. Tu pandangan saya. Betul tak? Itu cukup. Itu sebabnya yang sebenarnya kestabilan tu yang paling penting. Kita ni nak masyarakat kita ni bersatu padu. Sebab sekarang ni jadi keadaan sekarang ni masyarakat ni politik 24 jam. Ni bukan cerita politik tapi maknanya akhlak ni yang kita nak cerita tadi tu, maknanya kita pentingkan apa? Pentingkan orang bawah ni. Masyarakat ni. Akhlak yang baik ni yang akan mentadbir masyarakat. Jadi bila kita kata tadi pakaian cantik adalah akhlak. Dan yang keempat, pelita yang menerangi. Apa maksud pelita menerangi ni? Maksud pelita menerangi ni adalah ilmu pengetahuan yang tinggi. Kena ada ilmu. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kenalah belajar, kan? Macam Samsul debat ni, dia tak pandai. Mana ni yang pandai? Dia pandai debat, okey. Bolehlah ngajar orang lain debat. Tapi bila saya dipilih jadi pengarah, bila saya interview lulus jadi pengarah tu, saya kelang kabut tanya jadi pengarah ni macam mana? Saya telefon orang lain. Jadi pengarah undang tu macam mana? Dia kena jadi head department ni, apa yang kita kena buat, apa yang kita kena tahu. Kena tanya orang lain, kena belajar. Kan? Sikit sebanyak kena belajar. Kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kenalah belajar. Kan? Ya, bukan kata Samsul debat ni pandai sangat. Yang depan saya ni, yang saya nampak lagi putih rambut dia, kan? Lagi mendalam ilmu dia. Yang hitam tiba-tiba tu lain macam lah. Kan? Yang dia hitam sebab nak datang hotel New York. Kan? Bukan senang nak camah kat New York ni. Kan? Saya bangga betul lah dapat camah kat New York ni. Kan? Rasa jauh betul. Kan? Up sikit lah kan. Tu dia kata tadi. Makna kata, yang Singapura tadi pun bawa cop pasport tak sangka sampai New York kan. Kan? Tadi berjalan gimana tadi yang lambat ni? Kan? Pergi mana tadi? Shopping. Yelah. Pergi kat mana shopping tadi? Angsana. Untuk makluman orang Singapura, orang Malaysia dah tak pergi Angsana dah. Kita ada Paradigm Mall, kita ada apa lagi? Itulah saya pun tak tahu sebenarnya. Kan? Tapi tak apalah, di Angsana barangnya banyak kan? Murah-murah. Maknanya lepas habis ceramah ni memang terus balik lah. Ke mana? Mana pergi mana? Mid Valley. La ilaha illallah. Orang Singapura ni dia memang macam tu. Kan? Saya pernah pergi Singapura, dia orang kata Singapura ni Ustaz bawa kereta laju-laju, insya-Allah 1 jam lebih dah settle satu Singapura. Oh ya ke? Tu yang kami suka pergi Malaysia. Kan? Malaysia banyak tempat. Malaysia ni orang duduk macam-macam tempat.
Macam di Johor ni, dalam parit pun orang duduk. Di Perak, dekat dinding pun duduk. Dinding, lumut, semua tempat ada orang duduk. Betul? Di Melaka, Paya, ada orang duduk kat Paya. Paya rumput, paya dalam, paya lebar. Kat kandang pun dia duduk. Di Melaka. Iya tak, tu uniknya Malaysia. Kan? Itu macam itulah. Terima kasih lah. Tapi kebanyakan orang Singapura pun ramai yang ada saudara-saudara asal usul pun daripada sini pun, kan? Terima kasih lah kerana sudi hadir. Ya, ada bayar belum? Kena bayar tau ceramah ni. Aduh, gurau. Bergurau. Tak adalah, tapi dia kena bayar ke tak? Bincang tepi. Jangan ingat shopping je tau. Tak adalah gurau saya. Macam mana? Duit dah habis. Mana boleh habis? Dia nak pergi Mid Valley tau. Kan? Mana boleh habis? Kan? Betul lah. Kan apa-apa pun ni lah. Bukan apa. Hidup kita di dunia ni itulah dia. Gembira. Jangan pening-pening kepala. Kan? Kita ni nak mewujudkan masyarakat sejahtera ni. Itu kita cerita tadi. Bukan kata nak serius pun. Kita cerita ni nak bagi tenang hati kita. Sebab dalam hidup kita ni ujian akan datang. Jadi pemimpin lagi lah. Ni pemimpin masyarakat ni. Kalau tahulah jadi pemimpin masyarakat macam ni, ya Allah, tak ingin aku. Dia datang package dengan makin hamun orang ramai ni. Depan kita bukan main baik dia, belakang dia hamun kita. Tak boleh pakai tu. Mati lagi baik. Jadi ketua betul. Salam depan kita, cium tangan berjilat ni, bukan main ni. Kan, dekat belakang macam-macam dikutuk dia. Tapi apa dia? Jangan risau. Semua tu pahala. Orang kutuk kita, orang cakap kita macam-macam, kita ni ketua ni. Semua pahala. Kita fikir satu je. Ya Allah, aku niat ni buat baik, niat kerana-Mu, ya Allah. Dapat pahala ibadah. Macam tu je. Benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah. Dapat pahala ibadah. Tu je. Itu sebabnya, rugi kita. Kalau kita lupa nak niatkan apa yang kita buat ni, sebab kerana Allah Ta'ala. Kalau kita tak takbirkan masyarakat, siapa lagi nak buat? Siapa lagi nak buat? Kalau pun Suhail lah tak nak bagi orang nombor 2, saya pun tak nak jadi pengarah, semua tak nak jadi pengarah, macam mana siapa nak buat? Itu sebab penting, semua tu penting. Macam yang bas Singapura ni tadi kan. Dia ada ketua dia dalam bas tu tadi, dia dah pilih lah. Okay, semua dengan cakap saya, kita datang Camat Samsul Debat. Nanti duit-duit yang kita nak bayar tu kumpul dekat puan apa. Dia dah cakap dah. Satu kepala $500. $500 Singapura. Bukannya Malaysia. Ingat murah ke Samsul Debat? Mahal tau. Tak adalah gurau je. Gurau. Tak adalah bergurau. Tak, tapi maknanya dia akan susun juga ketua. Dalam perjalanan tu, dalam bas, siapa yang baca doa, berjalan, doa mudahkan perjalanan. Macam tu lah. Ya, jadi maknanya kata, kena ada ketua. Kena ketua. Kalau kamu bertiga, maka lantiklah salah seorang padanya menjadi ketua, Nabi pesan. Apatah lagi yang lebih ramai. Kan? Yang lebih ramai. Kalau tidak kan, kalau dah semua ketua, dah semua berucap, susah juga. Semua berucap. Dipersilakan ketua kepada ni, ketua ni, semua nak bercakap. Tak boleh. Kan? Jadi itu dia. Jadi mana kata, dalam hidup kita ni, tuan-tuan dan saudara, kita ni jadi pemimpin sampai bila pun kita kena ingat, benda tu adalah perkara yang paling berat sekali kita nak buat. Dan kita akan dipertanggungjawabkan. Tu sebabnya jangan fikir pasal kedudukan tu lah. Kedudukan tu satu perkara sebenarnya, bila jadi ketua kita meletakkan diri kita sebenarnya lebih rendah daripada orang sebenarnya. Bukan lebih tinggi. Orang yang menaikkan kita rasa kita tinggi. Tapi kita kena rasa diri kita rendah. Sebab bila kita rasa diri kita rendah, kita lebih mudah. Sebab apa? Kita rasa kesusahan orang lain. Pergi tanya, oh ni masalah dia, macam mana nak buat ni? Kita pun masukkan dalam checklist kita, antara perkara-perkara yang aku kena selesaikan. Bila kita buat, contohlah kita dah ada 600 perkara kita nak selesaikan. Kita sempat selesaikan 50. Baru selesai yang ke-83. Bertukar pula kerajaan sekali lagi, contohnya. Dah nama kita tak jadi ketua kampung. Bila kita tak jadi ketua kampung, jangan kita mah. Kau dagang kau, siap kau. Kau ambil jawatan aku bukan. Jawatan kita ni pinjaman. Bila ada orang lain naik, alhamdulillah, kita salam dia, tahniah. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik. Cuma boleh tak kita nak bincang sikit? Apa dia?
nak beritahu, saya adalah ni senarai perkara saya nak selesaikan. Ada 500 perkara. Saya baru sempat buat 83 je. Yang 84 dan ke atas sampai ke 600 ni, boleh tak saya serahkan kepada kamu untuk sambung? Dan kalau ada lagi benda-benda baru, tambah je lah kat senarai tu. Boleh? Itu sepatutnya. Jadi maknanya kata kita pun lega. Kita pun beritahu semua masalah puan apa semua yang dulu tu semua saya dah serahkan dah kepada ketua kampung yang baru. Kepada pengurusi yang baru. Macam tu kita fikir. Itu sebab macam Puan Suhaila, bila kalau nanti dia bersara, berapa tahun lagi? Lambat lagi Puan Suhaila nak bersara katnya. Berapa tahun? 20 tahun lagi. 19 tahun lagi nak bersara. Nanti hari last day dia akan bagi tu file serah tugas tu. Nota serah tugas. Kena bagi apa yang dia dah buat, apa selama ni dah buat. Apa lagi yang sedang buat. Saya dulu di Seremban, saya jadi pengarah undang, saya salah seorang yang terbabit untuk buat kertas kerja untuk naikkan Seremban dan Nilai jadi bandaraya. Dan lepas saya dah bersara, dah bersara, tunjuk, kan, tengok rupa-rupanya dah di bandaraya dah Seremban hari ni, kan. Tapi saya tak sempat lah, tapi saya buat paper tu bersama dengan sahabat-sahabat saya dulu, kan. Jadi saya dah dekat pesara, sama macam ada mungkin sebahagian daripada kita sama. Tunjuk dekat hotel dapat 10%. Tapi bukan semua hotel dapat 10%. Hotel Oyo dapatlah. Kan. Kata hotel yang New York ni saya tak pasti boleh dapat ke tak pastilah kan. Tapi sebab hotel luar negara, saya tadi ada kat terfikir nak minum kat luar-luar ni, nampak macam banyak kedai-kedai warung, tapi bila tengok dekat-dekat tu lain macam airnya. Kan takut aku camah kan, jadi semua pahala pula kan. Tak boleh jadi ni. Tu cari, saya sampai tadi sebenarnya pukul 10 lebih, pukul 11 saya dah sampai. Itu saya kata tak apa, kita pergilah. Lepas tu saya nampak macam orang Singapura je yang shopping kat sana tadi. Macam tu lah kan. Cerita. Tak adalah, saya pun pergilah tadi, tak ada masalah pun. Okey, saya suka di suasana Johor Bahru ni, saya suka. Jadi balik kepada kisah kita tu tadi. Kalau kita lihat kan, Jibril pernah berpesan kepada Nabi, iaitu merupakan pesanan untuk kita semua. Apa pesanannya? Dia kata, hiduplah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan mati. Kedua, sayangilah, cintailah sesiapa sahaja sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu, kerana sampai masanya kamu akan dibalas atas setiap perbuatan kamu. Maknanya, semuanya akan ada balasan untuk kita. Yang nombor 3 tu tadi. Kita buat baik, dibalas baik. Tapi, ialah ada setengah fahaman, selain daripada agama Islam, dia percaya hukum karma. Dia kata. Buat baik, balas baik. Buat jahat, dibalas jahat. Tapi dalam Islam, tidak semestinya begitu. Buat baik, akan dibalas baik. Kita yakin balasan daripada Allah tu tentu baik. Dan tidak semestinya kita dapat kebaikan atas dunia. Kadang kita diuji dengan kesusahan. Wah, kita tolong orang, bukan tak tolong orang. Tapi susah juga yang kita dapat. Itu juga kebaikannya. Contoh, kita kumpul duit, baik. Kita semayang, bagus. Tiba-tiba kita nampak muka dekat dalam media sosial tu, gambar Samsul Bab macam ni. Pelaburan patuh syariah. Bayar 300 sahaja, dia kata. Tidur malam, besok pagi dapat ribu-ribu. Dapat 7,000, 8,000, 9,000, 10,000. Dia kata. Ramailah yang kena tipu. Bila kena tipu, dia masuk 5,000. Dia masuk 10,000. Dia yakin akan dapat pulangan berganda. Tiba-tiba kena tipu kat orang. Benda tu dah tentulah tak baik bagi kita. Tapi dalam Islam kena percaya itu ada kebaikannya. Apa kebaikannya? Bila kita kena kita susah, apa yang baiknya? Baru kita tahu siapa sebenarnya yang bersama dengan kita waktu kita susah. Siapa yang datang dekat kita bila kita susah? Siapa yang datang tolong kita waktu kita susah? Makna betul lah tu kebaikannya. Dan paling tidak, bila dah kena tipu macam tu, ya Allah, aku tak nak kena tipu macam ni lagi. Kita akan lebih berhati-hati. Tentu ada kebaikannya. Daripada orang yang tak kena tipu, konon macam dia okey je. Rupa-rupanya bila dia dah kaya betul, kena tipu sekali. Habis semua. Ada seorang sahabat yang saya kenal. Dia bekas jutawan. Kena tipu. Kontraktor kena tipu kat kawan-kawan sendiri. Tipu projek. Akhirnya rumah, kereta, semua kena tarik, kena ambil. Akhirnya dia, yang saya respect dia tu, walaupun dia dah jadi macam tu, dia tak malu keluarkan anaknya daripada kolej swasta, masuk pada ke sekolah biasa.
Kemudian dia sendiri tak malu, bertukar karier daripada orang yang kaya raya bawa kereta besar jadi tukang kebun dekat satu pejabat. Bayangkan. Dan bila dia buat macam tu, apa kebaikan dia? Apa kebaikan macam ni? Teruklah ni. Tak. Kesabaran dia, tengok anak-anak dia berjaya, seorang berjaya. Dan kemudian anak dia kembalikan balik mak ayah dia duduk balik dekat rumah yang dulu pernah kena lelong tu. Itu saya kata tadi, ada kebaikan dia. Seorang budak balik daripada ambil keputusan peksa. Maknya pun kata, Ya Allah, berikanlah keputusan yang baik untuk anak aku, Ya Allah. Dan dia yakin dengan keputusan tu. Akhirnya anak dia sampai, muka monyok. Kenapa? Macam mana Rizal? Maaf ya mak. Kenapa? Kenapa apa? 9E. 9E. Maknya kata, Alhamdulillah. Nak buat macam mana? Dah takat tu ya otak kau. Mak redha jangan kebodohan kau ni. Mak dia cakap macam tu. Kan? Jadi dia terkejut mak dia tak marah. Dia terkejut mak dia tak marah. Ni saya nak bagi faham konsep Islam ni. Dia dah doa, Ya Allah berikanlah anakku keputusan terbaik. Anak dia balik bawa 9E, dia yakin itulah keputusan terbaik. Alhamdulillah. Dia Alhamdulillah 9E. Yang anak ni pula, Ya Allah mak aku tak marah aku. Kenapa mak aku tak marah aku? Dan tiba-tiba timbul rasa penyesalan dalam hati dia. Kenapa dulu aku tak belajar betul-betul? Kenapa aku bagi mak aku keputusan yang teruk macam ni? Diam-diam sambil dia bekerja. Lepas SPM tu dia kerja. Dia kerja part time. Sambil-sambil tu dia belajar malam. Dia ulang balik paper dia tu. Ada beberapa subjek tampal. Paper Julai dah tak ada. Paper Jun sekarang ni. Dia buat suratkan sijil tampal dia. BM, matematik, bahasa Inggeris dia tampal. Dia dapat masuk satu college. Sambung belajar. Daripada college dapat masuk universiti. Akhirnya dia keluar, dia ada segulung ijazah, dia dapat kerja yang baik dan dia berbakti kepada kedua ibu bapanya. Maka betul tak 9E tadi sebenarnya keputusan yang baik. Keputusan yang baik sebab dapat sedarkan dia. Kemalangan. Orang cakap kemalangan tak baik. Memanglah siapa cakap kemalangan tu baik. Tapi hikmah di sebalik kemalangan tu. Ada artis kan, dia terbalik kereta dia dekat highway, lepas tu langsung berhijab dia. Dia ingat dia dah mati dah. Dia dekat dengan kematian. Tapi Tuhan bagi dia kesedaran. Orang Melayu kita ni pelik sikit. Orang Melayu kita ni pelik sikit. Bila nak berubah tu dia tunggu sampai apa? Tunggu sampai apa? Kalau nak berubah lah, tunggu sampai seru. Ayat yang sampai seru. Contohnya kalau accident terbalik dia selamat. Tu seru lah tu. Kan? Accident terbalik selamat, mujur selamat, kau mampus terus. Takkan nak tunggu accident. Takkan nak tunggu berlaku tragedi baru nak berubah. Kan? Jadi bila orang cakap, saya tunggu belum dapat petunjuk lagi ustaz. Dia petunjuk ni tak cukup ke Quran jadi petunjuk kat kita? Tak cukup ke macam-macam insiden orang keliling kita jadi petunjuk kat kita? Contohnya lah kemalangan yang kapal terbang menjunam jatuh tu kan. Tak ada siapa sangka dah nak landing sangat. Dan untuk makluman semua, jalan Elmina Guthrie tu boleh kata setiap minggu saya lalu situ bila nak pergi ke utara. Saya mikirkan kalaulah aku dalam perjalanan pergi tu nampak kapal terbang tu ngam-ngam depan aku macam. Contohlah saya fikir macam tu je. Penceramah terkenal antara yang terbabit dalam kemalangan tersebut, contoh. Mungkin lah nampak tangan saya macam tu kan, ada orang share tu kan. Cukuplah jangan share-share lagi. Keluarga tu rasa aib dah, tak usah share lagi dah. Kita tahu dah keadaan yang memang ada yang tak sempurna, hancur dan sebagainya. Rentung dan sebagainya. Memang impak dia kuat betul. Bergegar CCTV orang keliling tu. Nak tunjukkan, kuat betul. Yang bawa Grab tu lagilah. Siapa sangka? Dia tak naik kapal terbang pun. Kan? Dia terbabit dekat kemalangan tu. Tu saya kata, dia sebenarnya dalam hidup kita ni, kata ulama' terdahulu, kita ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Contohnya tadilah, kebetulan kita lalu dekat tu, lepas kita potong kereta tu kena kapal terbang tadi. Kita depan pun, sikit lagi. Contoh. Kereta kita potong kereta tu, maaf kereta tu terbabit, berderet-deret semua, accident langgar lori minyak, terbakar semua. Tu belum cerita flyover jatuh tu. Kat Malaysia jadi tu. Flyover jatuh kena kat kereta tu, leper. Kereta tu baru lalu kat highway tu, masa tu tengah pembinaan, terlepas jatuh kena kat kereta tu. Pergi camping, terjun dekat dalam sungai. Kita seorang yang timbul, yang lain tak tertimbul lah.
Kan? Terlepas satu lagi pangkat kematian. Makan kat hotel New York, tercekik sudu. Kita tak, orang lain pakai sudu tadi tercekik semua. Contohlah, selamat kita, terlepas satu lagi. Kan? Kita biasa pakai sudu dengan garpu, dengan ngada, pakai pula. Nak kau nak orang putih, jolok langsung tersekat. Mati terus, contoh. Kan? Ataupun tiba-tiba kena gas. Kita kebetulan kita pakai mask, orang lain nak kena. Oh, gas beracun. Mati seorang-seorang. Terlepas kita satu. Itu maksud ulama tu, kita terlepas 99 perangkap kematian. Ada yang terlepas, ada yang tak terlepas. Tetapi selain pada 99 ni, ada satu perangkap yang tak mungkin manusia terlepas, iaitu perangkap usia tua. Lepas tua confirm mati, tak adalah yang muda balik ke apa semua, tak ada. Dan yang paling hebatnya tentang itu, yang paling orang kata paling hebatnya kuasa Allah adalah tidak ada siapa yang tahu dia mati bila. Tak ada siapa yang tahu. Orang tu sebabnya orang yang pesakit kanser je Allah Ta'ala bagi kelebihan. Pesakit kanser. Siapa yang ada isteri, suami, saudara mara dia yang meninggal sakit kanser. Anak murid debat saya di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, dia pernah buat kajian. Lebih 90% mereka yang meninggal dunia akibat kanser akan meninggal pada hari dan bulan yang baik. Cuba tengok. Dia sama ada Isnin, Khamis, Jumaat, Rejab, Syakban, Ramadan. Betul tak? Cuba tengok. Antara tu. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang yang sakit kanser ni, kalau yang dah tak ada harapan ni, doktor dah cakap dah. Ni kalau ikut penelitian saya lah, antara 2 ke 3 bulan je lagi. Tak ada siapa yang tahu exact date, tak ada. Antara 2 ke 3 bulan je lagi. Kalau dia boleh tahan pun paling lama 3 bulan. Tapi ada je yang 5-6 bulan. Doktor ni manusia. Tapi dia bertahan. Macam mana tak mereka ni hebat? Allah Ta'ala bagi kelebihan. Dia bila dah dengar macam tu, dia tak ada fikir dah pasal dunia ni. Mak, nanti keluarkan duit tu mak Keluarkan duit tu. Berapa ribu, 60 ribu mak keluarkan. Semua keluarkan. Kenapa pula? Nanti 20 ribu mak dengan ayah nanti pergilah umrah. 20 ribu tu ambil. 10 ribu bagi ke Along. Along kata itu dia nak buat bisnes yang itu, dia nak pakai modal, bagilah 10 ribu tu. Yang balance lagi 30 ribu tu, minta tolong mak ya, 28.500 tu, 29.500 mak tolong bagi 1,000 dan 500 bagi dekat pusat-pusat tahfiz dan masjid-masjid yang sedang dibina. Mudah-mudahan adalah saham dia setiap masjid dengan pusat tahfiz tu. Habis lagi 500 lagi. 500 tu tolong top up telefon. Kenapa pula? Saya nak telefon seorang-seorang sahabat saya dengan saudara mara semua, saya nak telefon sana, minta maaf hujung rambut sampai hujung kaki. Maka betul tak itulah kematian yang terbaik. Nabi sebut manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sedar dia akan mati dan bersedia dengan kematiannya. Macam tu juga kita jadi ketua. Kita jadi ketua, kita akan mati, akan ditanya, jadi ketua dulu macam mana? Apa yang kau buat? Aku ikut-ikut je. Kau pergi kursus, aku pergi kursus. Kau pakai baju sama, aku pakai baju sama. Kau makan, aku makan. Kau buat kerja tak? Lantak lah dia, kejap je. Contohlah kan. Tak boleh. Tuhan akan tanya tanggungjawab kita. Jadi ketua keluarga, Tuhan akan tanya. CEO rumah tangga, Tuhan akan tanya. Siapa CEO rumah tangga? Suami. Siapa pengarah rumah tangga? Isteri. Suami CEO je, tapi pengarah lagi power daripada CEO kat rumah ni. Dia tahu awal rumah tangga tu, semua dia tahu. Semua kena tanya. Sebagai ayah kena tanya. Sebagai mak kena tanya. Sebagai suami, sebagai isteri kena tanya. Sebagai anak pun kena tanya. Semua kena tanya. Mana boleh tak tanya? Ada 3 soalan Tuhan akan tanya pada kita bila dah mati. Soalan pertama, tentang nikmat. Nikmat apa Tuhan tanya? Pertama, nikmat umur. Wahai Maryam. Mana nama Maryam sini? Okeylah. Fatimah. Mana Fatimah? Wah, dia belakang tu Fatimah. Tengok akhirnya ada. Saya tidak ada heran ni nama apa ni, Fiona ke apa?
Hai Fatimah, kamu hidup dulu umur berapa lama? Macam mana kamu habiskan? Tuhan akan tanya. Umur berapa lama hidup? Macam mana kita manfaatkan umur tu? Tuhan akan tanya. Kedua, Tuhan akan tanya nikmat muda. Masa muda dulu buat apa Suhailah? Contoh. Puan Suhailah pun kena tanya. Saya masa muda dulu kat universiti, saya belajar, saya study dekat UPM. UPM UiTM mana? Shah Alam. Saya kat UiTM Shah Alam section 1. Kan? Dulu ambil kos apa? Masscom. Macam mana pula Masscom nak boleh jaga LKIM ni? Betul lah tu, betul lah. Dulu PTD Oh tak juga. Yalah, saya faham perasaan tu. Macam Samsul Debat lah. Ijazah sarjana muda undang-undang, sudah jadi penceramah. Macam tu lah. Heran dengan orang tu kan. Tapi saya sekarang masih lagi bagi advice kat orang kan. Tak apalah. Tuhan akan tanya, masa muda dulu aku belajar, ya Allah aku buat ni. Tuhan akan tanya. Yang seorang ni, aku enjoy ya Allah masa muda. Rempit. Jepun buat motor tu 2 tayar, aku pakai 1 contoh lah kan. Tuhan akan tanya nikmat muda. Ketiga, Tuhan tanya nikmat ilmu. Ada tak kita cari ilmu? Ada. Kita duduk dengan ceramah dengan baik pada mula sampai habis. Tu cari ilmu. Kedua, amal tak? Ketiga, sebarkan tak ke orang lain? Sebarkanlah pada orang yang dah balik. Saya tahu tadi ada yang datang pagi tadi, dah tak ada petang ni. Saya tahu. Ada kan? Tak ada? Ada. 1-2 ada hal dia sibuk mengalahkan Perdana Menteri. Ada ke tak ada? Ada. Kan, ada. Kan? Jadi, makna kita faham lah. Jadi kita hebat. Tahu tak tadi Samsul Debat dia share macam ni. Contoh, kena share. Macam kita dengar ceramah kat masjid kat surau, balik, share dengan keluarga. Semalam ayah pergi kuliah maghrib semalam, ustaz tu cakap macam ni. Oh, ya ke ya? Oh, memang tak boleh ya? Habis apa hukumnya kalau macam ni? Itu ayah tak tahu pula. Nanti ayah kena telefon, dia tanya balik. Iya, budak-budak sekarang tanya soalan canggih-canggih. Kan? Ayahnya macam ni, tengah relax, macam sok khabar. Tengah main handphone. Assalamualaikum ya. Salam. Ada anak kecil lagi boleh sekolah. Engkau. Dari mana? Lafaz Ain. Main. Kau belajar dengan siapa? Ustazah Jamilah. Ustazah Jamilah yang lawa tu. Dia kata. Kau belajar pasal apa ni? Pasal malaikat. Oh ya? Cuba ayah nak tanya sikit. Malaikat apa kau belajar ni? Malaikat Jibril. Ayah nak tanya. Jibril apa kerja Jibril? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menurunkan wahyu. Pandai anak ayah. Macam tu lah. Tapi ayah kan. Dah mula dia tanya. Apa? Tak adalah kan lepas kewafatan Nabi dah tak ada wahyu turun dah kan. Betul lah tu. Habis kan Jibril buat apa? Sudah dia tanya soalan ni. Dia boleh tanya Jibril buat apa? Huru-hara bapak. Macam ni lah kau pergilah tanya mak kau. Itulah cara jawapan orang yang bencen ni kan. Yang mak ni pula terdengar berlari pergi kat sinki bawa basuh pinggan. Mak memekaklah kau pergi tanya ayah kau lah. Yang ayah mengigil pegang telefon. Ayah, cakaplah ayah, Jibril buat apa? Dia tak puas hati selagi tak dapat jawapan tu. Macam ni lah. Jibril dengan ayah kau sama makan pencen. Faham lah. Jangan. Kau dah tak tahu cakap, ialah tak tahu, jangan memandai. Gemar buat cerita. Kan? Nak, wallahualam tak ada siapa yang tahu nak Jibril buat apa sekarang. Rasanya Jibril tengah perhatikan kau ni. Kenapa pula? Tak apa benda soalan kau tanya ayah kau ni kan. Kau pergilah belajar. Bila kau tanya soalan ni tak apa-apa ni, baik kau pergi belajar. Yelah. Berdosa kau ni. Tanya benda-benda pembukaan ni. Yelah. Tanya pun tak boleh. Dia kan. Budak sekarang. Sebab saya kata tadi kan. Tuhan tanya tentang ilmu. Kemudian yang keempat, nikmat apa? Nikmat harta. Nikmat harta pun Tuhan tanya. Dari mana kita dapat harta? Ke mana kita belanjakan? Tuhan akan tanya. Jadi kalau ada orang tegur kita, alhamdulillah. Orang cakap tegur dia. Engkau ni, duit kau ni cubalah kau masuk korban. Duit kau banyak, masuk korban. Contoh ada yang cakap. Alhamdulillah ada orang tegur. Kau duit kau ni cubalah kau sedekah, tolong apa sini. Duit kau banyak. Aku tak sedekah. Boleh insya-Allah. Rumah mana nak sedekah tu? Macam tu. Ini tak. Duit aku, sekati aku lah apa masalah kau? Tu salah ayat tu. Siapa kata duit aku sekati aku? Tak betul. Duit bukan ikut suka kita.
Nabi sebut dalam khutbah terakhir Nabi, dalam setiap harta seorang Muslim itu ada hak orang yang lain, Muslim yang lain. Bayar zakat, sedekah, tolong orang, kan? Itu maksud dia. So jangan ingat kita fikir kita je. Kan? Cukai satu hal, zakat satu hal. Kena bayar. Itu tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita. Itu pertama, nikmat Tuhan akan tanya. 4 nikmat sebab kebanyakannya tak salin, jadi saya faham. Sebab zaman Nabi dulu ada seorang, nama dia Abu Hurairah. Abu Hurairah ni, dia tak payah apa, dia tu ingat dia bila Nabi sebut. Jadi siapa yang tak menyalin ni, saya anggap dia memang saudara dengan Abu Hurairah. Macam tu je lah. Macam tu. Tanya kan, macam mana, siapa ceramah? Samsul Debat. Okey, ceramahnya, okey. Dia cerita apa? Sama je. Aku tak salin, sama lah. Kan? Kemudian, yelah TikTok ada, dia kata. TikTok ada, mujur lah kalau orang ambil poin tu. Kalau dia potong dekat poin lain, contoh. Jadi, tak apalah, tengok balik dalam Facebook Samsul Debat, dia kata. Okey. Kemudian apa? Kedua, Tuhan akan tanya, selepas tanya nikmat, kedua Tuhan akan tanya tentang amanah. Sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah Tuhan akan tanya. Bayangkanlah, seorang sahabat Nabi dalam peristiwa hijrah, ada seorang sahabat Nabi yang paling kaya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni adalah merupakan sahabat Nabi antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Tapi dia adalah yang terakhir sekali masuk syurga. Kenapa? Sebab harta banyak sangat. Banyak kena tanya. Jangan ingat harta yang kita ada tak jadi amanah. Amanah. Perasan tak Puan Suhaila? Kita ni kan kerja government ni kan. Bila kerja dah di jawatan ni kan. Perasan tak almari kita dah tak muat baju tu? Perasan tak? Dah tak muat, dah susun baju. Dah banyak baju, betul tak? Kita ni baju, tudung, satu wardrobe. Betul, ni termasuk saya tau. Termasuk saya. Orang perempuan, dengar ni. Baju kita banyak dah. Lepas tu, kita nak bagi ke orang sayang sebab beli dulu mahal. Mati je kita. Semua baju yang tak pakai tu, semua akan dipertanggungjawabkan. Kenapa kau biarkan? Kau simpan untuk apa? Betul. Baju lelaki ke, tak kisah siapa tu, sebab baju yang dah tak boleh pakai tu, jangan bercerita-cerita lah nak pakai, nak kecil balik badan tu. Boleh ni kan. Sekarang triple XL. Macam mana kau yakin kau boleh jadi S? Jauh sangat cita-cita tu. Macam saya lah, hari tu PKP-nya hal triple XL. Ini daripada double XL ni nak jadi XL tu serik betul. Butang kalau pakai XL tu minta nyawa butang tu. Jadi saya dah mula sukat-sukat kan dah masuk dalam kotak nak buat pre-love sale ke, siapa nak beli secara ni lelong-lelong ke, bagi ke orang ke, bagi rumah anak yatim ke, bagilah. Jangan biarkan baju yang memang kita dah tak pakai. Kadang tak, nak lagi ni, tak ni jangan. Termasuklah beg tangan yang jenama Gucci, Gucci. Bukan semua beli yang branded, beli kat pasar malam. Alah. Beli banyak-banyak, walaupun murah apa, semua Tuhan akan tanya. Nampak tu? Amanahnya kena jaga. Nampak tak? Kerja kat pejabat. Kan? Kerja kat pejabat. Kita ni kerja kat pejabat kadang guna mesin photostat untuk manage mesyuarat persatuan penduduk. Mana boleh? Yang tak ada kena-kena dengan kerja. Photostat IC anak dekat pejabat. Mana boleh? Mesin photostat tu guna untuk tujuan rasmi. Tujuan kerja. Kalau itu pun sekecil-kecil amanah tak boleh jaga, apatah lagi sebesar amanah menjaga negara. Ini tidak boleh dibiarkan. Macam tu lah ayat dia. Saya ulang. Macam tu ayat dia kadang. Macam tu lah. Ingat betul sebenarnya amanah tu. Itu sebabnya ada seorang pemimpin dulu, bayangkanlah, dia nak tanda tangan. Seorang pemimpin nak tanda tangan borang orang bawah dia. Dia minta kelulusan untuk sign ni, sokongan skim pinjaman buku teks. Pemimpin ni tanya, saya tak nak sebut nama dia. Ini tujuan rasmi ke, urusan pribadi? Dia tanya orang tu. Rasa-rasanya pribadi. Kalau macam tu, saya pakai pen yang ini. Pakai pen Renault.
Sebab ada satu pen tu, pen mahal yang diberikan oleh kerajaan negeri untuk urusan rasmi. Bayangan untuk sign pun dia pilih. Bayangan. Itu amanah nama dia. Nak tahu siapa nama dia waktu minum, nanti baru saya cerita siapa dia. Jadi jangan ke mana-mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Macam dalam TV. Kan? Kepada yang daripada Singapura, daripada Johor apa semua, insya-Allah kalau ada kelapangan nanti datang ke Seremban, datang ke studio Syamsul Debat, kita buat rakaman, nanti boleh dah datang tengok saya punya wawancara program. Datang. Ni akan promote lebih kurang. Ya, macam tu. Okey, jadi makna kata amanah kena jaga. Amanah ni sebesar-besar amanah sampai sekecil-kecil amanah. Tu sebab nanti besok akhirat nanti kita akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang bulat ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hui, tu bukan Datuk Dolmat ke? Bukan, tak ada sibuk dia, tak ada. Wih, Syamsul Debat. Tak ada. Masa tu nampak kawan-kawan lari, nampak bini lari, bini nampak suami lari. Takut. Sebab apa? Takut kena tuntut sebab amanah atas dunia dulu tak buat. Kita tahu dah haban. Kita sendiri tanya diri kita tahu apa amanah kita tak settlekan lagi. Dia ingat arwah ayah dia pernah pesan. Rumah ni ayah pesan kau jangan jual. Dia ingat ayah dia dah pesan. Duduk pindahkan tu adik-beradik, baliklah hidupkan, kumpul kat rumah ni walaupun ayah dah tak ada. Tak ada jualnya. Nampak tu yang akhirat nampak ayah dia lari, takut kena tanya pasal tanah rumah. Ini rumah ni, tanah kebun ni jangan kau jualkan. Kalau kau nak jual sangat, kau jual lah dengan adik-beradik. Dah pesan dah tu, jual adik-beradik supaya tak jatuh ke tangan orang luar. Tak, jual juga kat orang luar. Betul tak? Banyak. Tanah reserve Melayu, dah pesan, jangan. Macam tu juga dikerjakannya. Pada tanah reserve Melayu, tinggal reserve aja. Betul tu sebabnya. Amanah tu semua Tuhan tanya. Kita tahu dah. Tipu duit isteri, jangan main. Isteri meninggal dunia, tinggalkan duit dekat suaminya tu. Termasuk ada hak anaknya yang masih belum capai usia 21 tahun. Jadi dia sebagai bapa pegang amanah. Boleh guna duit itu untuk anaknya kalau tujuan persekolahan yang berkaitan dengan anak itu. Tak boleh gunakan untuk tujuan peribadi. Ambil hak orang. Ya, main. Banyak berlaku. Isteri meninggal, tinggalkan duit. Ada duit insurans, berapa ratus ribu. 500, 600 ribu. Bahagian anak tu ada 150 ribu katakan. Nanti anak umur 21 tahun layak dapat. Jadi sementara bagi ke anak tu, ayahnya boleh gunakan 150 ribu tu untuk tujuan anak tu saja. Sebab ayahnya pun dapat juga. Habis dia kerjakan duit anak tu, tinggal 50. Ni semua masa kau sekolah dulu ayah. Ya ke? Tanya balik. Itu juga tu, benda tu nampak simple. Orang dulu-dulu lagi pula. Kan dulu, tanah yang tak cukup berapa ekar ni, dia jadi lot lidi kat kampung. Kan? Dia pecah bersilang-silang. Yang ni tanah 3 segi, yang ni 4, yang ni bulat, macam-macam lah. Pagar orang ni lalu rumah orang ni kat kampung. Bila tanah tu kecil sangat, kan, dah bagi-bagi, dah setuju dah. Orang dulu dah setuju. Okey, dia pun kata dia nak jual bahagian dia. Mana bukan senang nak jual. So dia pun panggil lah orang tu buat penilaian dekat lot dia tu. Buat penilaian tu, tengah nak buat penilaian, dia anjaknya batu sempadan tu pergi ke tempat orang tu. Jangan, dia tarik sikit biar lebar tanah dia. Waktu malam, orang tengah tidur tu, waktu tu dia alihkannya. Sebab belum ada naik rumah lagi. Bila dia alih batu sempadan tu, menipu secara amanahnya, dah tertipu, ambil hak orang lain, sama juga tuan-tuan tak amanah. Itu sebab Nabi kata, barang siapa yang mengambil hak orang lain, bila dia mati nanti akan disempitkan lubang kuburnya hingga berselisih tulang rusuk. Tak berbaloi. Jadi jangan tamak.
Jangan tamak, kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Dah. Dah, maksud saya tamak, tak faham ke tak? Dia buat ada beza faham dengan setuju. Saya tanya faham ke tak faham? Faham. Setuju tak? Tak. Itu kan senang. Jangan sangka buruk. Tak, maksudnya macam itulah. Kita ni jangan kita tamak-tamak. Yang bukan hak kita jangan kita ambil, itu je. Jangan. Sebab bila kita ambil hak orang, maknanya kita menzalimi orang lain. Contoh, pergi dekat pejabat pos. Tengok nombor sekarang. Nombor sekarang 1503. Nombor giliran kita 3003. Mak, ramainya lagi. Aduh, hai lamanya tunggu. Tengok-tengok dekat kaunter tu orang kampung kita. Orang kampung kawan. Orang kampung kawan, orang Johor bahasa diri kawan kan. Dia pun panggil datang. Kita langkau 2000 giliran tu. Kita pergi senang hati. Siap bangga tu keluar. Dah selesai. Ada orang kampung tolong. Tapi kalau ada orang yang sedang menunggu lama, dia tidak redha dengan kita, perbuatan kita ambil giliran tu, maka kita dianggap menzalimi orang lain dengan mengambil hak orang lain. Ya, amin? Nampak simple je benda tu. Kan? Itu saya kata tadi, hati-hati. Besok tu yang Nabi kata, akan tiba masanya nanti umatku datang kepada hari akhirat membawa segala solat, puasa dan amalan-amalannya, tetapi dia muflis pahala. Muflis tu macam mana pula? Siapa yang muflis itu? Sahabat tanya. Siapa orang yang muflis ni? Orang yang mengambil hak orang lain antaranya. Orang yang menzalimi orang lain antaranya. Mengumpat fitnah orang pun sama, ambil hak orang lain juga. Termasuk juga siapa? Termasuk juga orang yang meminjam tapi tak nak pulang. Ada pinjaman tanpa faedah yang disediakan oleh Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia kepada para nelayan. Contoh, tanpa faedah. Tapi kalau kita pinjam dah letak dalam niat, aku tak payah bayar, lantaklah, dia takkan buat apa pun. Itu pun sebenarnya dianggap sebagai orang yang menzalimi. Sebab apa? Kalau kita pulangkan balik, kita pinjam, kita bayar balik, duit itu boleh dimanfaatkan untuk orang lain pula yang mungkin nakkan pinjaman. Nampak tak? Itu yang berlaku pada pinjaman tekun. Itu yang berlaku pada pinjaman-pinjaman lain, termasuk PTPTN. Ada yang saja-saja tak nak bayar. Ada. Nak blacklist, blacklist lah. Aku peduli apa, dia kata. Aku bukan pergi luar negara pun, dia kata macam tu. Ada yang macam tu. Sanggup. Kan? Kata Nabi dalam satu hadis, siapa yang berhutang sengaja tak nak bayar, akhirat nanti akan dihimpunkan bersama dengan siapa? Penyamun, perompak, pencuri. Lah, sahabat, apa beza penyamun, perompak, pencuri dengan orang yang pinjam tak nak bayar? Sama. Perompak, dia ambil barang, bukan dia nak pulang balik. Pencuri, curi barang, bukan dia nak pulang balik. Sama lah orang yang minjam dengan niat tak nak bayar, sama lah. Itu dia kata, kenapa aku dihimpunkan bersama dengan mereka, ya Allah? Itu sebab dia. Dan salah satu tanda akhir zaman juga, tuan-tuan dan sekalian, orang yang memberi pinjam segan dengan orang yang meminjam. Pelik tak? Alamak, dia ni hutang aku ni, alamak, aduh, macam mana Dia relax kita lah segan dengan dia. Kita segan-segan tanya juga, ni nak tanya sikit lah bang. Tanyalah, apa? Tak adalah, ingat tak dulu abang pernah pinjam duit saya 500 tu, bila abang nak pulang Adakah aku pinjam? Tu soalan tak tahan. Dia tanya balik, adakah aku pinjam? Masa pinjam susun ayat, buat paperwork. Punyalah nak minjam daripada kita. Membohong aja tak payah. Hati-hati. Ya. Itu sebabnya kita ni jangan kita ambil hak orang. Jangan. Amanah yang kedua Tuhan akan tanya. Dan yang ketiga Tuhan akan tanya adalah silaturrahim.
hubungan baik satu dengan yang lain, Tuhan akan tanya. Jadi dalam bab silaturahim ni kenalah jaga. Kenalah jaga. Kita ni hidup sementara je. Kita gaduh dengan orang tak baik. Contohlah, saya gaduh dengan Puan Suhaila. Ada benda saya tak puas hati dengan Puan Suhaila. Puan Suhaila pun tak puas hati dengan saya. Tapi disebabkan hari ni kami berjumpa, saya boleh jumpa Puan Suhaila. Saya minta maaf tau kalau saya ada kutuk-kutuk ke apa, saya cakap macam-macam. Yelah, saya pun sama. Saya pun macam-macam saya cakap dan saya minta maaf tau. Contoh. Saya boleh jumpa dia. Orang yang kita tengok dalam internet tu, kita tengok dalam TikTok tu, tengok dalam TV tu, kita hama. Sudahlah, tak guna kau lebih pakai, matilah kau. Kau ni memang tak guna. Dia ni kau tu, dia ni siapa? Dia ni. Kita tuduhlah dia macam-macam yang kita dengar-dengar pada orang. Tak tahulah masa bila kita ada peluang minta maaf dengan dia. Itu sebab jangan buka akaun, tuan-tuan. Jangan saja-saja buka akaun dengan orang, jangan. Itu sebabnya kan rancangan hiburan hari Ahad yang pukul 11 pagi tu, adalah satu TV tu, dia cerita pasal gosip artis, cerita pasal gosip, kan? Siapa yang tengok cerita tu, lepas tu dia sebar pula ke orang, sama je dengan orang yang tadi tu. Itu sebab di Indonesia dah diharamkan dah rancangan macam tu. Sebab apa? Dia melaga-lagakan orang. Jangan. Itu sebabnya media sosial ni kena hati-hati sikit. Masyarakat ni nak sejahtera ni, media sosial ni kena tahu guna untuk apa. Media sosial ni asal hukum ni harus boleh pakai, tak ada masalah. TikTok ke apa semua boleh pakai, tak ada masalah. Tapi pilih yang baik-baik. Jangan gunakan untuk benda tak baik. Lagi satu lagi, macam kita tengok cerita pasal artis tu kan, yang bercerai-berai tu, heboh cerita, satu dunia tahu. Masalahnya kita ni sebagai orang yang baca, kena bijaksana bila baca. Jangan dia tak sangka jantan tak guna apa semua. Kita tak tahu benda tu betul tidak. Perempuan pun sama lah. Tak, kita tak tahu. Kita komen kan, sudahlah jantan tak guna, berjalan lah. Kau pergi, kau seksa dia, kau ceraikan je lah dia. Kita komen kat situ. Cara kau marah, macam kau hari-hari duduk dengan orang tu. Kita tak tahu. Bila artis tu keluar daripada mahkamah, wartawan tanya, so macam mana tadi boleh tak uraikan macam mana keadaan ni tadi? Tadi dalam kes tadi apa perkembangan? Maka kita pun cakap, terima kasih buat semua yang hadir. Terima kasih semua saya minta tolong sangat. Boleh tak? Saya minta tolong semua doakan yang baik-baik untuk keluarga kami. Terima kasih. Assalamualaikum. Macam tu je. Tak payah kau nak luah perasaan. Saya sudah macam, saya tak tahan, tak payah. Selagi mana belum dimuktamadkan perceraian itu, kamu berdua masih suami isteri. Apa juga yang kamu dedahkan, kamu burukkan yang satu lagi, bermakna kamu membuka aib pasangan kamu. Kamu tetap berdosa. Yang dibenarkan cerita yang buruk-buruk ni, mengadu-mengadu dekat unit runding cara atau dekat mahkamah, itu dibenarkan sebab nak dibuat keputusan. Tapi di luar saja-saja share dengan orang, jangan sekali-kali. Ingat tu. Jaga adab kita, jaga adab dan akhlak kita. Silaturahim jaga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, bagi mewujudkan masyarakat sejahtera, sejahterakan masyarakat sebagai pemimpin, kita ni semua pemimpin. Yang pertama, berlakulah jujur. Yang kedua, jagalah amanah. Yang ketiga, jaga ukhuwah antara satu dengan yang lain. Hari ni, tak apa sangka, di dalam persidangan sehari kita ni, kita dapat bersahabat pula dengan sahabat-sahabat daripada Singapura. Menjalinkan ikatan silaturahim. Lepas ni semua boleh bergambar. Kan? Gambar dengan Samsul Debat. InsyaAllah tak ada masalah. Gambar tegak RM50. Gambar rebah RM100. Yang tadi yang dah ambil, ingat-ingat sikit. Belum bayar lagi tadi tu. Tak adalah. Tapi tu yang kat Mersing tu, saya camah kat Mersing, saya tak ingat siapa. Masa tu adalah YB kawasan masa tu. Dia pun ada, lepas tu ada seorang pakcik ni. Saya tak, ada kat sini saya tak tahulah. Dia sebab dia yang cakap, "Ustaz, nanti ada saya pas kat Ustaz ikan besar-besar," dia kata, dekat Mersing. Dia tarik saya. "Ustaz, kita ambil gambar boleh? Kita selfie boleh?" "Boleh." Dia keluar tapak tangan dia. Tapak tangan. Saya pun pandang sana. "Ustaz, saya simpan dalam hati. Falsafah," dia kata, falsafah.
Dia bukan pakai handphone, dia pakai tangan. Ustaz, Ustaz pandang, Ustaz pandang, Ustaz. Siapa pandang lah? Pandang, Ustaz, Ustaz, saya simpan dalam hati. Bukan apa, Ustaz. Simpan dalam handphone sampai masa kena format, Ustaz. Simpan dalam hati, ingat sampai mati. Falsafah, kata falsafah. Sampai hari ni bukan saya buat cerita tau, wallahi saya kata. Ramai orang ingat ni, saya beritahu kat semua. Ramai ingat Samsul Debat ni buat cerita orang gelak ni, semua cerita dia buat nak bagi orang gelak. Sebenarnya cerita saya cerita tak ada cerita benar. Termasuk cerita Sengau yang saya bawa dulu, tu saya tak nak cerita. Nanti orang ingat saya mengejek orang, tak ada. Ni cerita ni dulu sebelum saya jadi Samsul Debat ni. Betul. Nantilah kemudian lah time makan kan. Orang cakap kemudian. Betul. Orang ingat tu cerita bohong. 2 hari lepas saya pergi ke hotel butik dekat Kuantan. Itulah hotelnya. Orang kata saya bawa Grab tu. Itulah hotel dia. Orang cakap tak percaya. Betul. Ni ingat saya ni buat cerita nak bagi orang gelak tu. Yang saya cakap yang dekat Sarawak, restoran Laksa Sarawak tu, saya keluar tu ada perempuan free hair yang bukan Islam tegur. Nak ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang ke? Saya kata. Tak salah. Adi Putra kan? Dia kata dia kan tu. Orang ingat saya buat cerita. Boleh tanya tim saya. Masa tu. Saya kata, saya masa tu tak adalah tak bawa sangat, tapi bila masuk dalam bilik air tu macam tu lah kan. Lepas tu bila dah cakap macam tu, saya kebetulan saya pergi makan dekat restoran Zaman Tori 2 bulan lepas kot. Semoga bulan lepas. Restoran Zaman Tori dekat Kuantan. Tak tahu pula Adi Putra pun ada kat situ. Lepas tu dia bangun, dia pergi kat meja saya. Ustaz, tak tahulah saya cakap ustaz ke ustaz macam saya. Dia tegur saya macam tu. Boleh tanya, orang Singapura boleh tanya kat Adi Putra, betul tak dia tanya saya soalan tu. Betul, saya bukan bohong buat cerita. Orang ingat dia tu buat lawak ni. Saya tak kisah orang cakap lah. Saya ni bukannya niat buat kelakar. Orang yang gelak. Saya tak buat kelakar. Tak ada. Tengok ada orang muka. Tak ada. Tengok tapi dia gelak besar. Arwah abah saya dulu pun macam tu. Dia cakap je orang gelak. Ada je benda dia cakap. Mak saya pun tengok. Abang tu gaut. Mana boleh makan lemang. Ni pulut-pulut tu tak boleh makan. Arwah abah saya kata. Kau tengok sikit. Yang tak boleh makan pulut, lemang tak apa. Dia kata. Itu jawapan abah saya tu. Kita ni anak-anak gelak aja. Abang kan gaut yang kacang-kacang ni semua tak boleh makan ni. Ni sayur kacang panjang ni. Mana boleh makan? Kau tengok balik. Kacang panjang ni sebelum masak. Panjang dah masak pendek. Dia kata, nampak tu? Itulah hayat arwah abah saya. Kadang saya telefon kan. Bah. Daripada ATM. Bah, duit belanja dah kering lah, bah. Habis duit basah, macam mana lah? Dia kata, tu. Saya kata, abah ni. Itulah abah saya. Nasib baik saya tak macam dia. Macam tu. Tak, arwah abah saya memang manusia paling kelakar lah dalam keluarga kami. Dan arwah abah saya meninggal dunia tepat usia dia pada tahun tu genap usianya 50 tahun. Arwah abah saya tak sakit apa. Hari ni demam, esok meninggal. Hari ni demam. Lepas tu tengok darah dia tinggi. Doktor cek tu, dia buat lawak lagi tau. Cek darah tinggi dia. Ismail, dia punya darah tinggi lah. Mereka kena masuk wad tau. Saya sibuk lah doktor, lain kali masuk wad tak boleh. Janganlah, dia kena masuk wad lah, dia katakan. Doktor Cina. Klinik Silan. Dekat Saman. Masuk. Lepas tu masa tu baru. Masa tu mak saya tak tahu saya kat UiTM tau. Saya lagi 2 hari nak final exam. Lepas tu lepas tu ayah saya cakap dengan adik saya. Adik saya hantar naik motosikal masa tu. Dia cakap dengan adik saya, cakap dengan mak bawa kain abah semua. Cakap abah kat hospital. Barulah mak saya tahu. Mak saya meniaga. Saya memang tolong mak saya meniaga. Daripada kecil tolong mak saya meniaga. Jadi saya faham maksud orang susah tu, saya faham. Daripada kecil memang saya tolong mak saya bungkus nasi lemak daun pisang. Gentil ke karipap pun saya lah. Saya macam ni tau. Tak mainlah kepit-kepit macam ni. Sekarang kopit-kopit, goreng-goreng nganggur, apa benda lipat ni kan. Betul. Kan, orang panggil apa, claim ya. Saya macam gentil, orang ni sembilan panggil gentil. Betul. Arwah abah saya pun gentil, memang cantik. Kita orang anak beranak mana daripada kecil, daripada saya darjah 2, darjah 3. Memang dah diajar dah buat benda ni. Dulu kan lenyek tepung tu kan pakai botol 7 Up tu.
Mana ada pakai macam sekarang ni moden ni lepeh je. Mana ada botol 7 Up tu. Lepas tu pakai plastik beras tu. Plastik beras tu lenyek kan. Ya dulu buat. Jadi bila mak saya berniaga nasi lemak, jual apa, bila mak saya datang bawa kain abah saya tu semua, abah saya kat hospital kata apa? Dah lah kau pergi balik lah. Besok datang lah, besok balik ni. Arwah abah saya kata esok balik ni. Tak tahu pula balik tu dah jadi jenazah. Cuma bila balik tu, esok tu berniaga luar biasa, unsangkerable. Tak sangka. Unsangkerable. Itu bahasa Inggeris baru tu. Tak sangka mak saya berniaga 8.30 dah habis licin nasi lemak. Tak tahu hari tu luar biasa rupanya nak menyambut arwah abah saya balik. Arwah abah saya meninggal dunia sebab darah tinggi. Bila darah dia naik, pembuluh darah dia tu pecah. Dia macam ni. Pada pukul 10 pagi tu memang ketekanan darah ayah saya dah normal. Ayah saya masuk dalam bilik air, sebelum masuk bilik air nurse tu sempat tegur, "Pakcik dah okey?" "Okey dah." Tak apa, kalau okey kejap lagi dia boleh balik dah ni. Tu nurse ayat terakhir nurse tegur ayah saya. Dan arwah abah saya bila bangun daripada buang air, dipercayai buang air besar. Bila dia dia bangun tu, kepala dia berpinah, masa tu lah pembuluh darah pecah, arwah abah saya jatuh tepat kena sinki tu, pecah. Arwah abah saya badan dia besar, lagi besar daripada orang yang besar dalam ni. Abah saya gemuk. Nah, arwah abah saya kena tu, itu sebab pesanan daripada doktor, kita kalau buang air besar, bangun buang air besar, jangan tergesa-gesa bangun. Jangan. Itu yang kalau kita bangun perasan nak bangun macam berpinah sikit. Itu sebenarnya. Nak orang yang darah tinggi, hati-hati. Sudden death ni cukup bahaya. Sebab bangun tu ambil masa sikit. Kan? Bangun slow-slow bangun, baru keluar. Ini pesanan dari segi kesihatan. Itu sebab saya pun macam tak sangka arwah abah baru je jumpa gitu. Gelak-gelak, tak ada apa-apa. Bukannya sakit tenat, bukan sakit kuat, tak ada apa. Itulah dia. Arwah abah saya meninggal, saya final year law di UiTM Shah Alam. Jadi Meskom dulu kita sebenarnya pernah share fakulti sama sebenarnya dulu. Tapi lepas tu arwah abah saya meninggal tu dia tak sempat tengok anak-anak dia semua lepas grad apa semua. Nak tengok Samsul Rebat pun tak sempat kan. Jadi Samsul Rebat. Jadi macam itulah. Tu sebab saya kata tadi, kita ni dalam hidup kita ni, dunia ni sementara je. So dalam kesementaraan itu, nak pula kita dipilih jadi ketua. Ada amanah-amanah tertentu, maka laksanakanlah dengan sebaik mungkin. Ya. Saya ingat lagi satu kata-kata yang mungkin semua orang boleh ambil. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya ulang balik. Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Itu sebab akhlak juga kita cerita. Ikutkan Puan Suhaila pangkat tinggi. Ni Datuk Dolmat kita pun pangkatnya sebagai pengerusi Persatuan Nelayan Negeri Johor. Pangkat tinggi. Tapi semua duduk bawah. Saya pula duduk atas. Itu maksud adab tadi. Akhlak tadi. Sebab menghormati. Waktu yang Datuk Dolmat berucap tadi, saya diam je. Tak ada cakap, dah lah, tak cakap lah, bagi aku lah cakap. Tak ada. Kita kena ikut adab tu, kena jaga. Macam air kan, nampak? Dah siap dah. Adab. Tapi kata orang tu dulu, cawan ni biarlah beralas. Tak ada alas. Ni contoh. Kan? Alas ini baginya. Apa barang kan? Betul tak? Orang tu dulu, betul tak? Orang tu dulu, memang bagi cawan tu siap piring kecil. Jemput minum bang, bagi suami. Jadi suami pula sambut. Iyalah, terima kasih lah banyak. Barulah ada pakai tadah macam ni minum. Nampak tak? Lagi satu lagi curah dekat dalam piring. Bagi sejuk. Dulu. Kan? Sekarang, bang, minum bang. Kau ingat kelab malam apa? Dah lah jauh-jauh datang pada Seremban 4 jam, kosong hotel kau bagi. Contoh. Sebenarnya Datuk Dolmat dah layan saya bagus dah kat bawah tadi. Macam-macam binatang hidangnya. Ayam ada, sotong ada. Sotong masak lemak cili api. Ikan kari.
dengan bende. Ada pula tadi daging hancur dengan apa nama tu? Kerabu. Kerabu daging tadi. Sedap betul. Kan? Macam tu lah. Maknanya dah saja yang saya cerita tadi. Segi adab tu penting. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegaknya bersantun. Itulah dia yang Datuk Dolmat dah buat kat saya. Nampak? Duduknya beradab, tegaknya bersantun. Dia jaga saya cukup baik. Orang hotel pun tadi, pengurus hotel rupanya, perempuan tu tadi. Ya. Siapa nama perempuan tu tadi? Ada dia bagi kad tadi. Director of Sales. Patutlah. Dekat parking beri. Panas-panas tunggu saya. Saya kata. Itu adab dengan main. Bukan sikit-sikit adab tu. Saya banyak lagi tajuk saya nak sampaikan ni. Tapi tak sempat. Maknanya kena panggil lagi ni tu. Kalau boleh hotel lain. New York dah sudah. Carilah hotel lain pula. Lepas ni ketuk kita buat program apa tu tu? Program tu nama dia Duo Samsul. Samsul Debat dan Samsul Gau-Gau. Biar Datuk Dolmat duduk tengah jadi moderator tanya. Apa pandangan ni? Apa pandangan ni? Ni saya punya pandangan lah. Mudah-mudahan kertas ini diluluskan oleh Puan Intan Suhaila binti Osman selaku pengarah LKIM. Tu buat program kan. Contoh. Apa dia? Oh ya ke? Patutlah dia macam tak bergelak tadi. Iyalah Datuk Muhammad bin Dolmat. La ilaha illallah. Saya ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Iyalah, ya Allah Akbar. Saya tertinggal lah. Mandang Dolmat aja. Tersedak. Patut dia buat tadi kan. Datuk Muhammad bin Dolmat. Datuk Muhammad. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana membetulkan. Betul. Saya pun dulu orang panggil, kenapa nama bapak dia Debat kata. Itu nama gelaran, bukan nama ayah aku, saya kata. Macam itulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi makna kata jaga adab kita. Jaga adab kita. Kan makna kata akhlak tu akan jaga kita. Macam Nabi kita pun akhlak dia kan. Tengok macam mana dengan masyarakat yang berbangsa Yahudi pun. Macam kita jadi pemimpin, jangan kita jadi pemimpin. Contohlah saya bagi contoh, ada orang tak faham tau. Ada seorang hamba Allah ni, bila dia diangkat menjadi menteri besar, contoh ketua menteri, tak kisahlah. Dia kena ingat dia dah tak ada parti dah bila dia jadi menteri besar. Semua rakyat dia kena bagi servis. Bukan, tak, dia ni parti belah sana kan, saya tak nak tolong. Oh, dia parti ni saya tak nak tolong. Tak boleh begitu. Kena faham. Takkan benda basic macam tu nak ajar. Kan? Lepas tu balas dendam. Tak habis-habis. Ya Allah, kesian saya tengok. Kesian lah orang tu dia selama ni. Dia, tu tak saya kata. Dalam pilihan raya, masing-masing ada hak nak mengundi. Dia nak sokong orang ni, dia nak sokong orang ni. Tapi bila habis pilihan raya, semua sama. Itu sebab nama dia Menteri Besar Negeri Johor, Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Besar Negeri Selangor. Dia tak ada dalam kurungan untuk parti dia saja. Tak ada. Kena faham. Takkan benda tu jadi politik tak matang semua, jangan. Saya kata kena jaga. Akhlaknya kena baik dengan semua. Macam ketua kelas. Pilih ketua kelas, ketua tingkatan 3. Kita angkat tangan, dia ramai pilih dia. Yang dia ni kalah. Semua orang kena raikan dia sebagai ketua tingkatan, ketua kelas. Macam itulah maksud dia. Macam ketua kampung, kena layan semua. Tak kira lah itu orang belah sana ke belah sini, dia kena tolong, kena bantu. Itu saya kena beritahu. Kena beritahu juga sebab ada orang yang tak sedar ni. Ada. Bila jadi wakil rakyat, kita tak boleh tu. Dia ni geng belah sana ni geng belah sini. Tak boleh. Tak boleh begitu. Itu kena faham. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kan, saya rasa cukuplah sekadar tu. Cara renungan pandangan tajam tu saya faham. Kan, kalau dah macam ni tu kan. Lepas tu dia kejap-kejap tengok jam. Asal saya pandang dia tengok jam. Asal saya pandang dia tengok jam. Jadi saya faham sangatlah. Kan, lepas ni ada satu sesi yang paling penting. Itu sesi ambil gambar. Jadi yang dengan ceramah ni biasa-biasa je lagi. Ambil gambar tu jangan tak ambil gambar. Sebab tadi ada yang kata lesennya tak besar.
Dia kena tunjuk dia bukti dia pergi dengar ceramah Samsul Bat, dia kata kan. Jadi tuan-tuan dan sekalian, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Saya minta maaf pada yang berusaha Datuk Muhammad. Saya daripada awal kesudah istiqamah menyebut Datuk Dolmat tadi tu. Ya Allahu Akbar. The JOSFA ni ringkasan untuk Johor State Fishermen Association. Oh, okey. Tahniahlah, agaknya Datuk dah lama jaga persatuan ni kot. Lama dah kan? Mudah-mudahan terus berkembang, terus menyuarakan hak, terus mempertahankan, bawa suara-suara nelayan-nelayan, bawa suara orang-orang susah. Sebab kita ni sebenarnya sepatutnya dah berada, ikutkan tahun 2023 ni, kereta dah ada kat langit dah ni. Kan? Patutnya, maksudnya kita negara maju. Bila kata negara maju, semua kos sara hidup kita dengan pendapatan patutnya mesti seimbang, sepatutnya. Kita ingat dasar ekonomi baru dulu, tu dah antaranya, iaitu menstabilkan, merapatkan jurang ekonomi pelbagai kaum, kan? Dan menyelesaikan dan menghapuskan, membasmi kemiskinan luar bandar dan juga bandar. Macam tu juga dengan dasar pembangunan nasional 1990 sampai tahun 2000. Macam tu juga wawasan 2020 dulu. Tun Dr. Mahathir membentangkan kertas kerja Malaysia melangkah ke hadapan. Itu juga target dia. Sampai Datuk Seri Najib, model baru ekonomi. Macam tu juga sepatutnya. So sepatutnya kita sampailah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sekarang ni nak buat Malaysia Madani ni. Sebenarnya masalah masyarakat yang perlu kita dahulukan. Semua orang kena macam tu. Berhenti-berhentilah politik kat luar sana. Berhenti-berhentilah. Orang susah ni, orang tengah susah. Saya jumpa peniaga-peniaga pun yang berasaskan pertanian ke apa, dia cakap sekarang ni barang mahal. Nak jual mahal pula tak boleh, dia kata. Jadi jurang dia tu yang dia punya margin pun dah kecil, jadi dia masalah. Nak meneruskan kelangsungan hidup ni, yang tu yang orang semua kena tahu. Jadi kalau ada siapa yang nak berdebat dengan saya, tak ada masalah. Saya silakan. Lain kali nak berdebat, cari lawan yang betul-betul kena. Itulah. Iaitu Presiden Alumni Debat Malaysia. Kan, macam tu kan. Jadi saya doakan mudah-mudahan semua berjaya dunia akhirat. Mudah-mudahan berbahagia. Mudah-mudahan diberikan kesihatan, keafiatan. Dan diberikan kemakmuran ekonomi. Dan diberikan kelangsungan, diberikan kebijaksanaan dalam mentadbir. Mudah-mudahan berjayalah, terlaksanalah hasrat mewujudkan masyarakat sejahtera.